Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun dan bertemu di live Facebook ini pada pagi ini, alhamdulillah, dalam satu slot kuliah duha yang dianjurkan oleh rakan muslimah Masjid Al-Falah USJ 9. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi-kongsikan pada hari ini akan mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang bersama pada pagi ini daripada Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Teruskan share, teruskan tag kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan ada ganjaran pahala yang diberikan Allah kepada kita semua, insya-Allah. Baik, muslimin muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa saya akan menyambung perbahasan kita menggunakan kitab Al-Azkar. Ni kitab ni, kitab Al-Azkar. Kalau buku saya warna hijau ni muka surat 708. Muka surat 708, di bawah sekali fasal yang ketiga. Mungkin ada rakan-rakan muslimat kitab-kitab yang lain, boleh catatkan muka suratnya di ruangan komen lah. Maknanya dia ada 2-3 version kan, 2-3 cetakan. Yang saya punya ni cetakan paling lama rasanya, paling awal, 708, fasal yang ketiga. Baik, kita mulakan pengajian kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang ketiga, boleh bagi seorang penganjur kebaikan ataupun seseorang yang melakukan tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan setiap pendidik akhlak mengucapkan kepada lawan bicaranya ketika itu seperti, celakalah engkau, wahai yang lemah, wahai yang kurang teliti diri,
wahai yang menganiaya dirinya sendiri, dan lain-lain ucapannya yang serupa asalkan tidak sampai kepada batas dusta yang dilontarkannya itu. Jadi maknanya, sahabat, ibu ayah sekalian, kita boleh melemparkan satu perkataan yang bunyinya macam kasar sedikit, macam kita nak cegah kemungkaran, kan? Kita kata wahai yang merugikan diri sendiri, ataupun kita nampak orang buat maksiat, kita kata ya Allah, apalah kau orang buat kerja tak elok ni, kan? Kalau kita nak sebut wahai yang merugikan diri, celakalah kamu, Islam membenarkan. Tetapi batas ucapan itu jangan sampai ucapan yang menipu lah. Maknanya contoh menipu ni macam orang tu tak buat pun, kan? Kita jumpa kawan kita, weh, celaka kau ni, semalam berzina seorang-seorang. Bukan berzina seorang-seorang, berzina tu mesti ada pasangan, kan? Mana kita tuduh dia berzina, kita tuduh dia apa? Kita kata celaka kau semalam mencuri kedai sepolan-sepolan, tak ajak, katanya. Sudahlah, kan? Perkataan macam tu tak boleh lah. Maknanya dusta, sedangkan kawan kita tak merompak pun, kawan kita tak berzina pun, itu tidak dibenarkan, kan? Walaupun kita bergurau, tapi elakkan gurauan dalam bentuk mempersendakan maruah kawan kita atau manusia yang lain. Tapi dalam suasana yang sebenar, mana benda tu betul, realitinya berlaku, maka bolehlah kita cakap, kan? Macam pencegah maksiat, ataupun kita nak menegur sesuatu keburukan atau kemungkaran, boleh kita nak guna bahasa-bahasa yang macam kita sebut tadi. Tetapi yang paling terbaiknya ialah apabila kita dalam apa situasi, dalam apa keadaan sekalipun, kita letakkan satu perkataan yang orang kata, yang Allah sebut dalam Quran, bil hikmah, kan? Dengan bijaksana, dengan nasihat yang baik. Itu yang terbaik. Tapi kalau kita guna kalimah-kalimah begitu, itu yang kita kena jaga betul-betul lah. Macam tadi, kan? Celakalah engkau, wahai yang lemah, wahai yang kurang teliti diri, wahai penganiaya diri sendiri. Bolehlah kita nak guna kalimah itu dalam menegur dan sebagainya. Demikian pula jangan ada kalimah yang berupa tuduhan zina, baik secara terang atau dengan kalimah yang kurang jelas, tetapi maksudnya mengarah atau dengan sindiran, walaupun ia benar dalam melakukan hal itu. Yang bolehnya ialah kalimah yang kami sebutkan terdahulu dengan tujuan mendidik akhlak dan diucapkan agar ucapan itu jauh mengena di hatinya. Jadi sama juga macam kita buat tuduhan orang tu berzina, kan? Sedangkan orang tu tak buat. Itu perkataan-perkataan yang kita kena elakkan lah. Sebab itu Islam ni, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita kata satu agama yang sangat cantik, yang senantiasa menjaga, memelihara, yang sentiasa mendidik para penganutnya supaya menjaga lisan, menjaga mulut, kan? Sebab hari ni kadang-kadang keluar macam-macam kalimah, macam orang kata mulut puaka, kan? Mulut tak ada insurans, mulut tak bayar zakat, mulut macam-macam lah. Saya pun tak teringat kalimah lain yang menggambarkan benda-benda macam tu, kan? Maknanya orang kata mulut engkau ni tak ada insurans, mulut puaka, jenis-jenis gitu. Maknanya tak jaga mulut. Itu bahasa mudah. Jadi Islam ni dia agama yang tertib, kan? Kan Nabi sebut dalam hadis yang kita selalu baca, kan? Nabi kata apa?
wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi kata, barang siapa yang mengaku beriman, dia rasa diri dia beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, Nabi kata falyakul khairan, dia kena cakap yang baik-baik saja. Kena cakap yang elok-elok, yang ayu-ayu, yang sopan santun. Tapi susahlah kan. Kita ni jenis cakap, orang kata serombong kapal, main belasah, main balon. Tak ada tapis punya, tak ada filter. Kan? Main belasah ikut sedap aja kan. Nabi kata orang beriman, dia cakap yang baik-baik atau diam. Itu orang beriman kan. Dia cakap yang elok-elok, atau kalau dia tak reti nak cakap elok-elok ni, maknanya dia duduk diam-diam saja. Duduk je diam-diam nak. Jangan cakap banyak. Muka surat 708. 709 lah. Kalau kita hijau ni, Kak Azizah Arifin. Ya, mana ada kitab tu boleh catat lah. Kalau kitab 2019 631, ada dekat komen-komen tu boleh tengok. Alright. So maknanya jangan tuduh orang zina tak. Walaupun perkataan tu ialah kadang-kadang memang betul dia buat, tapi secara adabnya kata ulama, kita jangan sampai menjatuhkan maruah. Jadi sebab itu Islam mendidik kita jaga lisan, jaga mulut, tak erti bercakap dan diam sudahlah. Tapi saya pernah cakap banyak kali dah, baik kuliah live ni atau kuliah di Masjid Al-Falah pun, dah kita ni jenis manusia kan. Allah buat kerja nak bercakap 24 jam. Kan? Nak bercakap aja. Kalau tak bercakap rasanya datang penyakit kanser kot. Ataupun dia akan terkena penyakit sawan ke apa, tak tahulah kan. Dia kata saya tak boleh Ustaz, kalau tak bercakap ni memang penyakit datang. Masalah kat tu kan. Tak ada benda pun, mengarut aja semua tu tak. Jaga je lisan, jaga je mulut kita elok-elok, insya-Allah kita akan selamat kan. Sebab ingat, saya pernah baca juga hadis Nabi, ramai orang dihumban ke neraka dengan cara diseret oleh malaikat secara meniarap. Malaikat akan tarik dia pada mahsyar besok, diseret, meniarap. Macam kita meniarap tu, lepas tu dia heret begitu kan. Badan kita ni atas pada mahsyar tu, dan dihumban, dilempar masuk neraka. Nabi kata akibat apa yang ada di antara dua bibir mereka, iaitu lidah. Sebab lidah ramai orang masuk neraka, wal'iyazubillah. Baik, sambung bacaan. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu, ia berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badanah faqala irkabha faqala innaha badanah qala irkabha qala fi thalithah irkabha wailak. Sesungguhnya Nabi SAW, hadis ni hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi SAW melihat seorang lelaki menggiring seekor unta. Nabi tengok ada seorang lelaki ditarik tali unta tu. Menggiring unta ni makna dia berjalan dengan unta lah, seiringan. Dia tarik unta tu, dia tak naik. Dia tarik tali unta tu. Lalu Nabi bersabda, kenderailah ia. Nabi kata, naiklah unta tu. Kenderailah ia. Itu bahasa lama lah. Naiklah unta tu. Lalu sahabat tu jawab, unta ni unta betina. Nabi kata lagi, naiklah unta tu. Dia jawab, unta ni unta betina. Akhirnya kali ketiga Nabi kata, naiklah ia. Celakalah engkau. Tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal kena marah dengan Nabi SAW.
bila Nabi kata naiklah unta tu, dia jawab unta betina. Tak, sekarang ni apa masalah dia? Unta jantan ke unta betina, tak ada masalah, boleh naik. Kan? Sahabat ni pun cari pasal dengan Nabi. Dah Nabi kata naik unta tu, dia jawab ini unta betina. Sedangkan tak ada hukum pun kata kita boleh naik unta jantan saja, ada? Atau kita boleh naik lembu jantan saja, atau gajah jantan saja. Tak ada. Asal binatang tu memang binatang yang diguna pakai untuk tunggangan, boleh naik lah. Ataupun Nabi kata dilarang naik kuda betina, tak ada kan. Jadi bila Nabi cakap naik, sahabat tu menjawab unta ni unta betina. Nabi kata naiklah, dia jawab lagi unta betina. Kali ketiga naik, kata Nabi, celakalah kamu. Ambil kau, dapat sebiji. Kan? Kena stepek dengan Nabi. Sebab apa? Tak dengar cakap. Mandai-mandai pergi menunjuk hukum sendiri kepada Nabi. Tak boleh lah. Bila dah Nabi sebut, ikut arahan tu. Sebab Nabi bercakap tu wahyu. Bukan Nabi bercakap suka-suka hati macam kita bercakap kan. Rasulullah ni dia bercakap wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuyuha. Dan bukanlah Muhammad itu bercakap mengikut hawa nafsunya. Macam kita ni hawa nafsu kan, cakap yang lepas aja. Tetapi melainkan yang dicakap oleh baginda itu adalah apa yang disebut sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam tu lah. Boleh dapat nah. Terima kasih semua yang menonton pagi ni, 65 orang. Teruskan share, kita up lagi view kita insya-Allah. Biar 100 orang, 200 orang, 1000 orang tengok. Kan. Musim-musim PKP ni kita doa yang baik-baik insya-Allah. Alright, sambung lagi. Baik, daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Ini nama yang popular lah. Bila kita baca-baca hadis, selalu jumpa nama sahabat Nabi ni. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Baina nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqsimu qisman. Atahu Zulkhuwai sirati rajulun min bani Tamim faqala ya Rasulullah i'dil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailak wa man ya'dil idza lam a'dil. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan radhiyallahu anhu, ketika kami berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ia sedang membahagikan sesuatu. Abu Sa'id kata, kami duduk dengan Nabi lah. Masa tu Nabi sedang mengagihkan sesuatu. Mungkin kita anggap beginilah, Nabi sedang agihkan harta rampasan perang. Macam itulah, nak bagi senang faham. Tak? Sebab dia tak sebut apa yang dia agihkan tu. Dia hanya sebut qisman. Nabi sedang kisim. Kisim ni mengagihkan. Kan, mengagih-agihkan lah. Kemudian datang seorang sahabat bernama Zulkhuwaisirah. Itu yang payah nak menyebut tadi tu. Zulkhuwaisirah, seorang lelaki. Zulkhuwaisirah ni nama seorang lelaki dari Bani Tamim. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, adillah dalam pembahagian. Cari pasal tuan. Cari pasal, kan? Dia datang jumpa Nabi, masa tu dia pun ada dalam kelompok tu. Dia kata ke Nabi, wahai Rasulullah, adillah, kan, dalam pembahagian ni. Lalu Nabi SAW bersabda, celakalah kamu, siapa lagi yang berbuat adil apabila aku tidak melakukan keadilan. Maknanya nak sebut apa? Nabi guna perkataan wailak. Wailak. Wailun ni makna bahasa Arab, bahasa Melayu kata celakalah kau. Celakalah. Itu bahasa Melayu kita. Dalam Quran pun Allah menempelak pun macam tu, kan?
wailul likulli humazatil lumazah, wailul lil mutaffifin, fawailul lil musallin. Kan banyak ayat tu. Kan Allah kata wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan suka mencela. Allah celaka terus saja. Kan. Kemudian wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang mengurangkan timbangan di dalam perniagaan, yang kurangkan sukatan, menimbang tu. Kemudian Allah kata fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang mendirikan solat, allazina hum an solatihim sahun, iaitu mereka yang lalai atau cuai dalam solatnya. Jadi ada kalimah celaka yang Allah guna dalam Quran, kalimah yang kita kata menempelak, menempelak kan, celaka betul, macam tu. Jadi sahabat tadi pun cari pasal Nabi sedang agih sesuatu, dia boleh cakap, wahai Rasulullah, adalah kau tak kenal ke Nabi tu siapa? Kan, kau baru kenal Nabi sehari ke apa? Nabi ni seorang manusia yang sangat adil, kan? Itu sifat Nabi. Tiba-tiba dia kata adil lah, seolah-olah macam dia risau, takut lagi Nabi tak berlaku adil dalam pembahagian. Lainlah kalau kita di situ, kita ni, saya, orang kata, ustaz tolong adil sikit ustaz, itu lain lah, bolehlah tegur, pasal ustaz pun kadang tak adil juga kan. Ini Nabi kau cakap macam tu, memang mendapat lah. Nabi kata wailak, celakalah kamu, tak ada yang adil selain daripada aku. Maksud dia Nabi nak beritahu ayat yang kawan ni kata tu tak kena lah, kan, tak kena, sebab yang dia kata tu adalah Nabi SAW. Alright, boleh dapat no? Kita sambung lagi. Terima kasih semua yang bersama, teruskan share no? Mudah-mudahan ada pahala-pahala tambahan pada kita, insya-Allah. Baik. Kemudian daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, inna rajulan khataba inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man yuti'illaha wa rasulahu faqad rashada wa man ya'sihima faqad ghawa. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam bi'sal khatib anta. Qala wa man ya'sillaha wa rasulahu. Sesungguhnya, kata Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki berpidato, berkhutbah. Tengok khutbah maknanya bercakap. Dalam bahasa Arab, khutbah maknanya, atau orang Melayu panggil khatib, maknanya orang yang bercakap. Kita khatib terus atas mimbar selalu. Kan? Kita boleh sebut berkhutbah mesti nak ada mimbar. Sedangkan khutbah ni cakap Arab, Melayunya makna bercakap. Tak kira dia bercakap duduk ke, bercakap berdiri ke, bercakap seorang ke, bercakap depan orang ke, bercakap atas mimbar ke, tepi mimbar ke, bawah tangga mimbar ke, itu dipanggil khatib. Orang yang bercakap. Tapi sebab bahasa Melayu ni kan halus, seninya hebat. Hebatlah sangat orang Melayu kita kan. Bahasa dia tu macam-macam kan. Jadi bila khutbah mesti ada mimbar, mesti ada tongkat sakti tu, cokma tu kan. Allah, lama tak naik atas mimbar khutbah, rindu pula rasa. Kita doa yang terbaik lah, insya-Allah. Semalam pun kita dah tengok Tan Sri Dr. Nur Hisham pun beritahu, insya-Allah PKP sampai 4 Februari je. Itu doa yang terbaik kan. Mengikut kes masa lah yang mula menurun step by step kan. InsyaAllah kita doa yang terbaik. Rindu tak boleh khutbah. Saya rasa dah setahun lebih dah saya tak khutbah ni. Saya tak panjat tangga mimbar kan. Rasa rindu pun ada. Rasa yalah, dosa kita banyak kan. Allah hukum kita macam ni. Itu kena muhasabah jugalah. Baik, sambung balik. Lalu
seorang lelaki berpidato. Dia macam menyampaikan satu perkataan lah. Nabi ada dalam majlis tu, dia bercakap. Dia kata apa? Di samping Rasulullah SAW, ia berkata, lelaki itu cakap, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia mendapat petunjuk. Dan siapa yang maksiat kepada keduanya, maka sesungguhnya ia tersesat jalan. Alright. Lain okey ke? Allahu Akbar. Saya dah risau ni sebab saya tengok komen ada kata tak bergerak pula. Kan? Sebab daripada malam tadi lagi sebenarnya. Saya pun tak tahu masalahnya, mungkin dekat saya ke, masalah Facebook ke apa. Wallahu ta'ala alam. Kita dah separuh perjalanan dah ni. Dah 10.30. Kita doalah lain ni elok sampai pukul 11 ya. InsyaAllah. Sebab daripada semalam lagi, malam tadi sebenarnya live pun sama juga. Saya tak bergerak-bergerak. Jadi harapnya okey lah. InsyaAllah. Okey. Apa lelaki tu kata? Lain clear. Okey. InsyaAllah. Mudah-mudahan clear. Alright. Apa lelaki tu kata? Dia kata siapa yang taat pada Allah dan Rasul, sesungguhnya ia mendapat petunjuk. Betul lah dia cakap tu kan. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, dia akan dapat petunjuk. Dan sebaliknya, siapa yang engkar, siapa yang maksiat kepada keduanya, maka ia akan sesat. Saya ulang balik. Lelaki ni kata, siapa yang taat pada Allah Rasul, dia akan dapat petunjuk. Dan siapa yang engkar keduanya, ia akan sesat. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, cuba perhati perkataan lelaki itu. Ada salah apa-apa tak? Sekali imbasnya, tak ada salah apa pun. Sekali imbas. Pandangan kita manusia yang lemah ni lah, kan? Bila dia kata, siapa yang taat Allah dan Rasul, dia dapat petunjuk. Siapa yang engkar kedua-duanya makna balik pada Allah dan Rasul lah, maka dia akan sesat. Boleh dapat tangkap yang tu dulu. Pegang yang tu dulu. Lalu Rasulullah bersabda, seburuk-buruk orang yang bercakap adalah kamu. Sudah. Kita dengar tadi macam dah betul lah. Tiba-tiba Nabi tegur kawan tu. Nabi kata, seburuk-buruk orang yang bercakap adalah kamu. Awak. Lepas Nabi dengar kawan tu kata, siapa yang taat pada Allah dan Rasul, dia akan dapat petunjuk. Siapa yang engkar pada keduanya, dia akan sesat. Nabi dengar-dengar, Nabi tegur kawan tu, seburuk-buruk khatib orang bercakap adalah kamu, kata Nabi. Sudah. Kita dengar macam dah okey dah kan. Lalu Nabi tegur, sebab apa? Semestinya katakanlah, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sebab kawan tu kata tadi, siapa yang bermaksiat kepada keduanya. Dia tidak sebut kepada siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Dia hanya sebut siapa yang bermaksiat kepada keduanya. Itu yang Nabi tegur tu. Sebab adabnya kat situ tak cantik. Sebab ini Allah dan Rasul, maqam yang paling tinggi. So dia kena ulang juga sebut. Dia tak boleh kata siapa yang bermaksiat pada keduanya. Dia kena sebut siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul, dia akan sesat. So bila dia cakap keduanya, Nabi tegur. Nabi kata, kamulah orang yang seburuk-buruk khatib, orang yang bercakap. Kamu kena sebut siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Nampak tak tuan-tuan ibu-ibu sekalian, betapa halusnya penelitian yang dibuat oleh Nabi SAW, khususnya dalam adab kita berbicara, adab kita bercakap.
adab kita dalam menyampaikan sesuatu kena beradab. Ni macam saya ni, walaupun kuliah hanya daripada rumah sahaja. Yang tuan-tuan tengok muka saya ni dengan background belakang tepi dengan cushion-cushion yang ada ni, ini rumah. Walaupun daripada rumah, wa imma saya buatlah daripada dalam kereta ke, daripada atas bumbung ke mana, adab bercakap mesti kena ada. Tak boleh, ni aku kat rumah seorang-seorang, suka hati aku nak cakap apa benda pun. No, itu bukan adab yang baik. Kan? Kena beradab. Sebab yang mendengar ni ramai, yang menonton ni ramai, yang share pun ramai. So, Islam ajar kita beradab. Especially kita menyampaikan ilmu agama. Kan? Menyampaikan ilmu agama. Kan? Biar kefahaman tu dapat difahami dengan jelas. Saya nak share satu benda lah. Ada baru ni, ada orang PM saya dalam TikTok. Orang ni dia TikToker yang terkenal jugalah. Kan? So dia PM saya, dia kata, Ustaz, cuba Ustaz tengok video ni. Ada tak silapnya? Dia hantar link satu video. Saya tengok video tu sampai habis. Video tu pendek je. TikTok ni video dia paling tinggi pun 3 minit. Tapi standardnya 1 minit. 1 minit je kan. Macam saya buat TikTok sehari-hari tu 1 minit je. Jadi yang belum follow, silakan follow Ustaz Bambam. Promosi sikit kan. Iklan. Jadi TikTok saya nama Ustaz Bambam lah. So bila saya tengok TikTok perempuan, dia cakap macam ni, dia reply pada satu komen. Komen tu dia tulis minta, lebih kurang lah ayat dia saya tak ingat, tapi lebih kurang dia kata minta sis bertaubat. Perkataan yang sis guna, Allah super tak logik, itu salah dan menyesatkan. Jadi saya dengar dulu apa yang perempuan ni cakap kan, perempuan Melayu Islam pakai tudung. Dia cakap macam ni, dia kata bila kita sedekah RM100, dia kata, tiba-tiba Allah ganti balik bukan nilai 100. Nilainya mungkin 1,000, mungkin 10,000, mungkin berkali ganda daripada 100 yang kita infak. Itu dia kata, itu maksudnya Allah itu super tak logik. Nampak perkataan dia tu kan? Super tak logik. Allah ni memang super tak logik. Pada saya, apa yang disebut tu memang betul. Cuma kefahaman orang tu, sebab jarang kita dengar orang kata Allah ni super tak logik. Maksud super tak logik tu makna, macam saya suka guna perkataan pula, Allah ni dia bila membalas tu tak padan dengan apa yang kita buat. Kan, kita baca Quran alif lam mim 3 huruf dapat 30 pahala, kadang-kadang lebih. Mana tak padan. Allah ni tak berbaloi dengan apa yang kita buat, dia bayar tu tak berbaloi. Saya guna perkataan macam tu. Yang perempuan tu guna super tak logik. Betul lah. Sebenarnya betul perempuan tu cakap kan. Cuma kefahaman orang. Macam tu kan. Jadi saya pun hurai balik kat kawan yang PM tu. Dia kata betul Ustaz, kefahaman saya pun sama. Cuma kalau ada Ustaz kata begitu, saya pun okey lah. Tak adalah saya nak tegur balik kan. Saya kata betul. Cuma kefahaman. Itu saya kata tadi, kita ni bila bercakap, adab tu kena ada. Bahasa yang kita guna, memek muka kita, cara kita lontarkan perkataan. Uish, ni macam nak belajar vokal. Macam nak belajar vokal aja kan. Itu bukan, saya nak sebut ini based on apa yang cerita tadi tu, sahabat Nabi yang bercakap tu kan. Padahal dia cakap tu betul, cuma adab dia sikit aja tergelincir. Dia tak ulang balik kalimah siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Dia hanya sebut siapa yang bermaksiat kepada keduanya. Nabi tegur tu sebab Nabi bimbang, kalau ada orang yang baru dengar perkataan dia, keduanya tu siapa? Macam tu kan, mungkin timbul question mark dekat situ. Jadi Nabi tegur lah. Sebab tu saya kata tadi, apa pun dalam ucapan kita, biar tertib, biar beradab. Tak logik pada akal kita, bukan pada Allah, sebab kita fikir ikut cara kita, bukan cara Allah.
Kalau nak fikir cara Allah mentadbir, mentakdir, boleh jadi gila, isim. Betul-betul kaas. Kan, maknanya memang tak terfikirlah, sebab Allah ni lain, kita ni manusia, ada limited pemikiran kita, limited edition. Kan, Allah ni dia unlimited. Memang tak terbayang kita kan macam mana Allah mentadbir dunia ni, alam dunia, alam akhirat, alam kubur, alam mahsyar, semua Allah takbir, termasuk tu dalam perut ibu-ibu, alam rahim tu. Ni ada ibu-ibu kita yang sedang mengandung ni. Kalau tak mengandung, maknanya mengandungi je lah kan. Ada yang mengandung ni, kan. Kita doa yang baik-baik, insya-Allah ada rezeki tu kan. Mengandung tak apalah, itu rezeki. Jadi nak sebut cuma bahasa kita tu kan. Kadang-kadang orang jarang dengar kan. Super tak logik kan. Memang ayat tu kita dengar pun mula-mula seram sejuk, tapi bila kita dengar huraian dia balik, betul lah. Kerana kita sedekah RM10, Allah bayar 100. Tak logik kan. Bukan tak logik, super tak logik. Ataupun tak logik ganda 100. Tak logik ganda berapa kan. Berganda-ganda macam tu. Jadi apa pun sahabat sekalian, ibu ayah sekalian, adab kita kena jagalah. Kan, adab bercakap. Hari ni minta maaf sebut, orang keluar ni, kalimah keluar dari mulut, terbang daripada bibir ni, betul lah, tak ada insurans kan. Jenis puaka, jenis nang rapid. Yang rapid cerita hantu. Jenis-jenis gitulah. Maknanya tak memikir. Kan orang beriman sebelum cakap kan mikir kan. Kita fikir ni, kalau aku cakap ni kan boleh dosa ke boleh pahala. Ni kalau aku cakap ni kan bergaduh pula. Ni kalau aku tulis ni, aku tembak dalam grup WhatsApp ni kan lain jadinya. Orang beriman macam tu. Dia mikir dulu sebelum dia tekan button send tu kan. Dia akan fikir dulu. So jadilah orang beriman yang terbaik, insya-Allah. Alright, sambung lagi. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan ucapan Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Yang mengatakan kepada anaknya yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar, ketika mengetahui belum menjamu tamunya dengan makan malam, setelah ia datang menghadap Nabi SAW, wahai Ghunsar, maknanya wahai yang celaka dan kurang ajar. Tengok, Abu Bakar bila dengar anak dia belum jamu tetamu yang datang dengan makan malam, dia celakanya anaknya. Maknanya dia herdik lah. Kalau kita guna perkataan tu, dia marah lah. Tapi dia guna perkataan ya Ghunsar. Ghunsar maknanya wahai yang celaka. Lebih kurang macam itulah. Maknanya herdik. Yalah, dah tetamu datang, kau tak jamu apa-apa, memang nak kena marah lah kan. Memang nak kena maki lah jawabnya. Itu bahasa kita lah. Jadi itu yang pernah berlaku pada Abdurrahman bin Abu Bakar. Ada orang datang ziarah rumah dia, tapi dia tak jamu, lambat kan. Dia lambat nak jamu makan. Sedangkan adab dalam Islam, bila tetamu datang bertamu, raikan sebaik-baiknya. Tempohnya 3 hari 3 malam. Kalau tetamu tu tidur rumah kita 3 hari lah. Hadap yang special sikit kan. Hari pertama apa? Siakap 3 rasa. Hari pertama, walaupun tuan rumah bengkok ni kan. Hari kedua udang galah. Hari ketiga sotong. Hari keempat ikan bilis. Kan. Kan, jangan banyak cakap. Hari keempat kau bagi cari kena mamak kat luar tu. Jangan cakap banyak kan. Itu contoh lah, saya melawak aja kan. Cuma nak sebut, dia kena marah dengan bapak dia sebab lambat atau lewat melayani tetamu. Sedangkan dalam Islam, hukum melayan tetamu tu adalah wajib. Adalah wajib. Alright, sambung lagi. Yang ini saya baca tadi, ibu sekalian, ulang kali saya baca. Saya pun pening kat ni, tapi kita baca balik. Kok lepas ni boleh faham kan.
Saya baca tadi tapi macam tak nampak pula huraian tu apa yang dia nak sebenarnya. Mungkin saya ni lemah sikit lah kan, tak apa, cokodik sikit. Okey, Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi lah, mengerjakan solat hanya dengan satu kain sahaja. Padahal kain pakaiannya yang lain banyak dan diletak di tepinya. Dia semayang pakai kain selai je. Orang lelaki tak apalah, tutup pusat lutut kan. Contoh gitulah. Tapi dia ada banyak pakai, baju ada, kain ada. Tapi dia tak pakai, dia pakai selai tu masa solat. Lepas tu dia letak kat sebelah. Kain yang dia tak pakai banyak tadi, dia letak kat sebelah dia. Lalu orang tanya dia, pasal apa buat macam tu? Sahabat lain tengok kan. Macam contoh ginilah, dia tengok, Jabir ni baju banyak, asal semayang pakai kain selai je? Macam tu. Setakat tu boleh faham tak? Macam tu. Okey. Lalu orang tanya dia, pasal apa kau buat macam tu? Baju banyak, kau letak tepi, yang kau pakai kain selai. Macam tu kan, ketika solat. Lalu Jabir jawab, ya, aku berbuat demikian agar orang-orang bodoh yang seperti kalian melihat aku. Apa sebenarnya tu? Kan, saya banyak kali saya baca pagi tadi, lepas subuh ni kan saya semak balik kan. Yalah, kita kena semak lah apa yang kita nak baca dalam kuliah tu, bukan main buka terus baca je kan. Kena ada homework juga. Kita bukan wali Allah kan. Kena ada homework. Jadi saya baca banyak kali, ya Allah, apa benda pula Jabir nak buat ni kan. Bila dia macam ni, dia semayang pakai kain selai. Dia ada banyak baju banyak tu dia letak sebelah. Dia tak pakai, dia pakai kain selai je. Lalu habis semayang orang tanya, apa hal kau buat macam tu? Dia jawab, supaya orang-orang bodoh seperti kalian melihat apa yang aku buat. Saya rasa macam ni lah kot. Mungkin ini mungkin lah ya, wallahu ta'ala alam. Saya pun jenuh nak mikir. Kalau ada pandangan sahabat, mungkin boleh tambah dekat komen ni kan. Agaknya khusyuk untuk solat yang tu Ustaz. Kak As kata kan. Mungkin juga dia nak mengajar, ataupun macam ni juga. Itu Kak As punya pandangan lah. Pandangan saya mungkin macam ni. Mungkin dia nak beritahu solat itu sah walaupun selai kain. Boleh jadi juga kan. Walaupun dia ada kain yang banyak, tapi dia nak menunjukkan dengan berpakaian begitu tetap sah solat. Cuma mungkin orang yang bodoh saja mengatakan tak sah. Itu dia kata tu, hanya orang, aku nak tunjuk ni kepada orang-orang yang bodoh di kalangan kamu, kata Jabir bin Abdullah. Mungkin juga dia nak menunjukkan kaedah berpakaian itu nombor 100. Yang penting dia khusyuk dalam solat. Boleh jadi juga. Tetapi dari satu sudut yang lain, ini kita keluar dari cerita tadi, satu sudut yang lain, ulama kata di antara kriteria yang membantu menambahkan khusyuk dalam solat ialah etika pakaian ketika solat. Itu satu sudut lain lah. Tapi ialah macam kita kalau semayang pakai baju lebih-lebih kurang cincai-cincai je kan, kadang-kadang tidak membantu juga. Bila kita bekerja, kita ada baju bekerja kita, uniform kerja orang panggil kan, baju kerja kita. Bila kita bertani, ada baju-baju lusuh kita yang nak berkebun kan. Kenapa bila solat tak ada baju khas untuk solat? Kan, sepatutnya mesti ada kan. Tapi kadang orang lebih kurang, sauk je apa yang ada, jalan. Janji semayang Ustaz, katanya. Sedap ayat. Janji solat Ustaz, daripada aku tak semayang. Betul juga dia kata kan. Tapi adab, ini kita cerita adab. Jadi wallahu alam kan. Jangan saya tengok komen sikit kalau ada pandangan. Ada pakaian khas untuk solat baginya. Jadi sahabat yang kurang pandai nampak bila dia pakai itu maksudnya dia bersolat. Betul juga. Mungkin supaya orang mengambil perhatian atas keadaan yang dia buat, supaya orang menjauhi situasi yang boleh mengurangkan. Betul juga.
Mungkin dia pakai tu supaya orang lain jangan tiru macam tu. Kan dia mendidik. Oh, baguslah anak-anak murid saya ni. Cerdik nampak gaya daripada saya ni. Alhamdulillah, tak sia-sia dengan kuliah ustaz yang ada ni. Kan? Bagus. Saya suka. Kan? Betul. Kak Hayati Muhammad kata. Mungkin itu satu tarbiyah supaya orang jangan buat macam tu. Kan? Baju banyak tapi kau tak nak pakai, kau pakai kain selai je. Betul juga. Tarbiyah. Kak Sadiah kata mungkin dia nak bagi orang guna kain tu bila perlu. Boleh jadi juga. Kan? Dia nak ajar kita yang kain banyak ni, tolonglah orang yang tak ada kain, yang tak ada pakaian. Yes. Bagus. Macam kami orang perempuan solat ada pakaian solat khusus. Orang perempuan memang dia ada telekung dia apa semua kan. Alhamdulillah. Alright, terima kasih semua yang respon. Bagus, suka saya. Yelah sebab saya dah pagi-pagi buta lepas subuh kan. Bila kita baca, mata pula terkebil-kebil kan. Mata pula lepas subuh tu ayu aja. Pejam celik kan. Otak pula tak berhubung lagi. Sel otak tak berhubung. Itu yang saya baca banyak kali tadi. Apalah Jabir nak buat sebenarnya. Apa pun, thank you very much. Semua yang respon tu, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Amin. Kan? Bagus. Saya suka. Alright, settle yang tu. Lapang dada rasanya. Kau tidak tadi dada macam ketat je kan. Sebab tak faham. Kan? Saya mikir jenuh juga. Tapi Alhamdulillah lah. Allah bantu kita kan. Thank you. Alright, sambung sikit lagi. Ada masa 15 minit lagi. So kita sambung bab yang berikutnya. Yang ni pun banyak berlaku dalam masyarakat kita juga kan. Jadi kita kena hindarkan. Baik, sambung bab yang berikutnya. Saya tak reti ni bab berapa sebab nombor dia XV111. Nombor-nombor Roman ni aku tak reti sungguh lah kan. Yang saya tahu 1, 2, 3 je. Jadi abaikanlah bab tu, biar kat dia kan. Siapa suruh dia tulis nombor-nombor Roman gitu. Menyusah korang. Okey, tak apa. Baik, tajuknya larangan mengherdik fakir miskin. Mengherdik orang yang lemah. Mengherdik yatim piatu. Orang yang meminta-minta. Dan lain-lain. Dan arahan atau perintah berkata lembut kepada mereka. Dan bersikap rendah hati dengan mereka. Jadi tajuk yang berikut ni ialah larangan kita jangan menempelak, jangan mengata, jangan mengherdik, jangan mencaci fakir miskin, anak yatim, orang yang meminta-minta, orang yang susah, orang yang memerlukan, dan perintah supaya kita berlemah lembut dengan mereka. Perintah supaya kita beradab sopan tertib dengan mereka. Perintah supaya kita menyantuni mereka. Itu ayat dia. Menyantuni golongan-golongan itu. Kan? Fakir miskin, anak yatim, orang susah, orang-orang yang dhaif, orang yang lemah, orang yang mustada'afin, golongan yang lemah. Jangan kita herdik, tempelak, caci maki dorang. Tapi Islam ajar kita berlemah lembut, menyantuni sebaiknya dan beradab dengan mereka. Kita nak bincang yang ni dalam sikit masa yang ada, 10-12 minit ni insya-Allah. Baik, firman Allah. Ini kita biasa baca ni, surah Ad-Duha ayat 9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kan ada ayat dalam surah Ad-Duha tu, Wad-Duha tu kan. Allah kata apa? Adapun terhadap anak-anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenangnya. Dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu mengherdik. Dengan anak yatim, jangan buat lebih kurang. Jangan buat sewenang-wenang sebab mereka anak yatim.
ataupun orang Melayu panggil yatim piatu. Apa makna yatim? Yatim maknanya anak yang kehilangan ibu atau bapa, atau dua-dua lah, kita kata bahasa mudahnya yatim piatu, yang umurnya belum akil baligh. Itu kategori yatim dan piatu lah. Syaratnya mesti belum akil baligh. Kalau umur saya, umur tuan-tuan, ibu-ibu, jangan nak berangan sangat, "Ustaz, saya anak yatim, Ustaz." Itu yatim purba namanya. Astagfirullah. Yatim purba. Kau dah tua dah, Kak Oi. Kan, kita nak dah berumur dah, makcik. Bawa-bawa tenang. Nah, kalau ke yatim, saya pun anak yatim. Yatim piatu, mak ayah dah tak ada. Kan, walaupun semalam bersedia arwah ayah saya 25 Januari, kalau dia hidup lah kan, tapi dia dah meninggal. 96 tahun tu umur dia kalau dia masih hidup. Tapi dia meninggal tu tahun 91. Saya form 5. Kan saya ada masuk Facebook saya semalam kan. Kenangan-kenangan sikit lah dengan arwah ayah kita kan. Jadi maknanya apa? Yatim ni orang yang kehilangan mak ayah dalam usianya masih belum akil baligh. Maknanya kalau perempuan 12 tahun ke bawah, kalau lelaki mungkin 15 tahun ke bawah, itu standard akil baligh lelaki dan perempuan lah. Lebih daripada itu dia tak kategori dah anak yatim kan. Jadi anak yatim ni kita kena santuni. Sebab itu kita sarankan banyak kali di surau dan di masjid kena ada wujud satu tabung anak yatim, tabung khas kan. Kalau masa saya share sikit lah pengalaman masa saya pegang nazir masjid di Gombak dulu 10 tahun lepas lah lebih kurang. Masa saya jadi nazir tu memang lama dah masjid saya tu, sejak ditubuhkan pun tahun 1953 tak silap masjid tu wujud kan. Lama dah masjid lama, tapi kita dah buat baru tahun 2000, kita dah buat baru masjid tu kan. Jadi kita ada tabung khas. Memang tabung tu untuk sumbangan pada anak yatim, dan kita akan buka tabung tu setahun 2 kali. Sebab tabung tu kita infak untuk anak yatim pun setahun 2 kali, iaitu ketika nak menyambut Aidilfitri dan hujung tahun nak buka sekolah. Memang itu rutin kami lah. Setiap tahun kita buka tabung tu 2 kali saja, dan kita ada seorang AJK khas penjaga tabung khairat anak yatim. Kerja dia 2. Satu, update listing anak yatim di Korea itu, di kampung tu. Sebab kami kampung kan, kampung Simpang 3. Jadi dia kena update list yang dah meninggal, mak ayah dia siapa, berapa orang anak yatim, umur dah meningkat, kita reject. Macam tu lah. Mana dia buat pemutihan. Siapa dia update lah, kerja dia update anak-anak yatim. Dan nombor 2, kerja dia mengagihkan duit. Itu kita buat majlis lah. Kita buat makan-makan, kita panggil lah ustaz ke siapa, buat rasmi majlis, buat ucapan sikit, tazkirah sikit, dan kemudian kita bagi infak. Dan sekali buka tabung tu, ibu-ibu sekalian, dahsyat. Pernah mencecah ratus ribu. Sekali buka 6 bulan saja kutipan, dan ada yang puluh ribu. Dan pernah saya rasa kami agihkan pada zaman saya tu, kita agihkan tabung tu kepada anak yatim ni seorang, iaitu pernah mencecah seorang, satu kepala anak yatim dapat RM600. Pernah kan, pernah dapat. Sekali kita bagi dalam sampul tu RM600. Itu yang tabung masjid tau, tabung khas anak yatim. Belum yang individu lain tolong top up dengan sampul masing-masing. Allahu Akbar. Ramainya orang baik yang menyantuni mereka. Jadi kena buat tu. Dan kena ingat, anak-anak yatim ni anak-anak yatim ni kita kena santuni mereka, jangan herdik mereka, jangan marah mereka, jangan jangan
tempelak dan seumpamanya. InsyaAllah. Kak Yati, Ustaz buat live pagi ramai mata mandang. Kan. Terima kasih Kak As. Mencari huraian hadis Jabir tadi. Betul lah tu kan. Yang kita bincang tu ada betulnya di situ. Panjang huraian tu boleh tengok lah. Terima kasih Kak As. Kan. Jadi Allah kata jangan herdik, jangan jangan berlaku sewenangnya pada anak yatim. Kan. Sebab itu saya pernah cerita, saya masih menjaga anak-anak yatim, anak arwah abang saya yang meninggal 2-3 tahun lepas. Kan? Ada 6 beradik. Walaupun ada yang melepasi tahap yatim lah, sebab dah lebih umur, tapi masih ada yang masih bersekolah rendah. Kan? Maknanya yang belum akil balik, kita jaga. Tanggungjawab kami lah, pak-pak saudara kan. Saya dengan abang-abang saya ambil tanggungjawab. Wajib tu, tanggungjawab. Sebab kita ni macam pengganti mak ayah diorang lah. Selagi mereka belum akil balik, selagi mereka pada kami, selagi mereka belum masih bersekolah, masih universiti ke, itu tanggungjawab kita lah. Kita ambil peranan macam tu kan, besar pahala insya-Allah. Jadi, dan kedua, Allah kata orang yang meminta-minta jangan kamu herdik, jangan kamu tempelak kan. Kita tengah berhenti traffic light, orang datang minta derma. Hari ni kalau traffic light, orang jual buah mangga tu, jeruk tu kan. Tak apalah, nak beli, tolong dia. Tak nak beli, dan diam je lah kan. Ataupun kadang orang minta derma, tengah isi minyak, orang datang minta derma. Nak bagi, tak nak bagi, jangan tempelak. Ya, itu Islam ajar kita adab tertibnya macam tu. Nak bagi, tak bagi, dan diam aja, jangan cakap apa-apa kan. Jangan kata ini sindiket ke Ustaz. Tak nak bagi sebab sedikit, tak payah bagi, dan diam je lah. Kalau kita bagi pun, dia menipu pun, kita tetap dapat pahala memberi kan, pahala menyumbang. Dia menipu tu dia punya pasal lah. Itu dia dengan Allah di akhirat besok, lantak ke dia. Yang penting kita bagi tak. Tapi kalau kita memang dah tahu dia tu sedikit, tak payahlah bagi. Mengkayakan toki dia je kan. Tapi nanya kepada budak tu, dia eksploitasi macam tu kan. Banyak dah kes kita tahu, tapi banyak juga report, tapi benda tu masih berjalan kan. Wallahu a'lam. Jadi apa pun asas yang agama ajar kita, jangan tempelak, jangan herdik kan, jangan apa orang kata, jangan dimarah, jangan ditempik, jangan diapa-apakan lah. Yang paling penting tugasan kita adalah memberi kefahaman. Digalakkan memegang kepala anak yatim kan Ustaz kalau masih budak. Kalau dewasa macam mana? Boleh ke? Tengoklah kalau dewasa tu. Tapi kan saya kata tadi ya, level yatim ni sampai akhir balik. Tapi kalau macam dia dah besar, dah masuk universiti kan, belum kahwin, kita nak usap kepala dia, tak apa, usap lah. Syaratnya yang boleh dipegang lah. Kalau lelaki pegang kepala budak lelaki, kalau perempuan. Kalau dia memang anak buah kita yang mahram, tak apalah, usaplah kepala dia, tak ada masalah kan. Tetap dapat pahala. Macam tu kan. Boleh, tak ada masalah. Cuma kena tengok jugalah. Kalau yang bukan mahram tu, mana anak yatim jiran sebelah ke, dah besar panjang dah budak tu, dia pula laki, kita perempuan, tu jangan cari penyakit. Kan. Kena tengok jugalah. Macam 3 beradik berumur di bawah 7 tahun yang ditinggalkan oleh ibunya meninggal kemenangan pagi semalam. Betul. Kan? Ada kes budak anak-anak 3 orang kan, mak dia accident, meninggal terus kan. Allah, kesian tu. Kena cari tu. Kita cuba cari nombor akaun ke apa, kita bantulah. Tapi saya rasa benda tu akan viral tu insya-Allah kan. Kak Ruby, saya ada bela anak yatim Ustaz. Niat nak hantar pergi Yaman, insya-Allah bulan 5. Insya-Allah Kak Ruby, Allah permudahkan. Kan. Amin ya rabbal alamin. Kan? Jadi kena ingat satu benda lah. Bila kita menyantuni orang-orang susah, anak yatim, kita sponsor kan. Ada orang buat tu.
diam dia sponsor setiap bulan ke, ataupun dia bantu macam mana gaya lah. Sebenarnya itu menjadi asbab Allah Ta'ala akan murahkan rezeki kita, lapangkan dada kita, tenangkan jiwa kita. Betul saya cakap, benda ni siapa yang buat je dia akan rasa kan, yang tak buat dia tak tahu. Yang buat je dia akan rasa nikmatnya itu yang Allah hadiahkan pada mereka, insya-Allah. Jadi bila kita dah dengar dah cerita pagi ni, bismillah, kita buatlah. Kan kita buat sesama, insya-Allah. Maaf Ustaz bertanya, boleh tak bersalam dengan bukan mahram tapi berlapik? Dia asasnya bolehlah kalau nak salam yang bukan mahram berlapik. Tapi tengok keadaan juga sebenarnya kan. Kalau tak ada apa keperluan nak bersalam tu tak payahlah. Tak ada apa keperluan nak bersalam tu tak payah. Tapi kalau kita rasa perlu nak bersalam, berlapik, lapiklah. Itu lebih baik daripada tidak berlapik. Tapi ada juga situasi kadang-kadang di khalayak ramai orang ulur tangan nak salam dengan kita kan. Dia bukan mahram pun. Tapi ulama' kata kalau situasi macam tu, kita sambutlah. Tapi sambut bukan beria benar. Dan lepas tu kita istighfar balik, minta ampun dengan Allah. Sebab ulama' kata situasi tu takut kalau kita tak sambut memalukan dia. Sebab mungkin dia jahil. Itu lebih mendatangkan dosa lah. Jadi ulama' kata sambutlah ala kadar, buat syarat. Jangan beria benar, jangan digenggam tak lepas pula. Itu cara penyakit namanya kan. Lepas tu kita istighfar balik ya. Itu ada kaedah lain. Tapi asasnya memang tak boleh lah. Kita salam bukan mahram, asalnya haram kan. Tapi kalau berlapik tu tengok keperluan juga kan. Apa pun bila kita buat sesuatu yang dia macam menyalahi sikit, walaupun asasnya boleh kan, tapi dia macam menyalahi sikit, kita minta ampun lah dengan Allah. Tengok juga situasi, keperluan kan. Dia macam tu, insya-Allah. Saya ada 2 orang anak angkat, doakan saya terus kuat, insya-Allah. Amiza, Ami Hamzah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada akak untuk menjaga 2 anak angkat tu dengan sebaiknya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Ustaz, hati tenang bela anak yatim. Mana lebih afdal Ustaz? Jaga malunya orang itu atau hukum Allah? Dia memang asasnya jaga hukum lah kan. Tapi dia kena tengok juga situasi itu. Tu Haji Kamarudin kan. Betul. Memang asasnya tak boleh salam. Tapi situasi masa tu. Sebab ramai orang tengok ni. Ramai orang, katalah dalam satu majlis yang besar kan, ramai orang. Ataupun kita buat gini, kalau kita tak salam pun kita buat tanda hormat gitulah. Ataupun tak tangan kat dada kan, dia nak salam kita tunduk sikit. Itu lebih baik juga daripada kita sambut. Dia banyak kaedah yang tu kan, dia banyak kaedah. Tapi basicnya hukum Allah lah. Kok mana pun mesti utamakan hukum Allah berbanding sifat malu manusia, orang tu malu kan. Itu asas. Tetapi based on situasi dan keadaan. Wallahu ta'ala a'lam. Seronok pagi ni, rasa macam cepat pula masa tu kan. Jadi apa pun, terima kasih banyak pada semua yang bersama pada pagi ni, muslimin-muslimat, rakan-rakan Masjid Al-Falah dan semualah daripada Malaysia, daripada Singapura ada, tadi saya tengok Indonesia pun ada. Dan jangan lupa, siapa nak infak untuk program kuliah duha muslimat Masjid Al-Falah, boleh rojok pada page Raudatul Muslimah Masjid Al-Falah. Dan kalau ada AJK, boleh masukkan nombor akaun dalam komen tu untuk sahabat kita boleh infak kan. Musim-musim PKP ni, ini je cara yang kita ada. Sebab yalah, dah Masjid Surau pun tutup kan, tak boleh nak solat, tak boleh nak infak. So inilah cara yang terbaik secara online. Mudah-mudahan pahalanya disampaikan Allah, dan niat kita nak memudahkan urusan manusia, insya-Allah. Jadi saya berhenti takat ni dulu.
tandakan pada ayat yang berikut tu, surah Al-An'am ayat 52, yang tu kita sambung lepas bulan depan lah, awal Februari, kan, awal Februari. Sekejap kita tengok jadual lah. Kalau ikutnya Februari, 9 Februari dah habis PKP. Harap-harap bolehlah kita bertemu dengan kita bertemu di Dewan Fatimatul Zahra, insya-Allah, di masjid, kan. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. So, terima kasih semua. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang, yang merapu, yang tak apa-apa tu daripada saya lah. Insan yang kerdil dan lemah ni. Doakan saya terus sihat walafiat. Doakan saya istiqamah dalam menyampaikan dakwah, baik di Facebook, baik di TikTok. TikTok jangan lupa Ustaz Bambam, kan, dan di mana medium yang ada, insya-Allah kita doa sama-sama. Dan doakan juga mudah-mudahan COVID-19 ni segera lenyap di atas muka bumi dan kita dapat kembali kepada kehidupan asal kita macam dulu, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada rakan muslimah Masjid Al-Falah yang menaja kuliah pada pagi ini. Mudah-mudahan diberkati Allah, dimurahkan rezeki kita semua, insya-Allah. Dan kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As, dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dan jangan lupa infak untuk program Muslimat Masjid Al-Falah. Boleh berhubung dengan jawatankuasa ataupun boleh cek dalam Facebook mereka. Dan yang kedua, malam ni kita ada kuliah macam biasa bersama saya di audio kuliah jam 9.15 malam selepas Isyak. Sebab Isyak dah lewat, kan. So kita jumpa 9 suku malam ni, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.